Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita belajar sedikit tentang mengenai bagaimana setelah mana kematian yang berlaku pada setiap di kalangan kita. Kerana kita kena ingat bahawa bila berlakunya kematian di kalangan kita ini, maka disitulah barulah bermula dipanggil nikmat ataupun azab pada seseorang. Selagi mana kita tak mati, sebenarnya kita belum lagi menikmati yang disebut dengan nikmat ataupun azab. Yang dua benda ni kadang-kadang di kalangan kita rasa bahawa dunia ni kita dah nikmati. Tetapi sebenarnya kita tak menikmati lagi di dunia ini. Tetapi yang kita nikmati ialah setelah mana berlakunya kematian pada diri kita. Bila mati, barulah di waktu tersebut kita memulakan yang disebut dengan perjalanan kita untuk masa yang akan datang nanti. Oleh yang demikian, hari ini kita bicarakan tentang mengenai tajuk memilih tempat dikuburkan, memilih tempat yang mulia untuk dikuburkan jenazah. Itu tajuk yang sepatutnya demikianlah pada diri kita. Jangan kita letak jenazah ni ataupun mayat ni di kalangan kita letak merata saja, jangan. Ataupun bila berlakunya kematian pada seseorang ini, maka kita kena diajar supaya bila berlaku saja kematian, kita pastikan kematian kita ini membawa kebaikan. Bukan kematian itu membawa keburukan. Yang lebih dahsyat lagi, bila kita salah yang disebut dengan tempat yang kita nak dikebumikan jenazah kita, ataupun di tempat-tempat yang terasing, yang dipanggil tempat-tempat yang tak baik, yang menyebabkan Islam diajar supaya bila kita berlaku saja kematian, maka kita kena tengok tempat yang mulia untuk dikebumikan jenazah ini sendiri. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Dia sebut, beliau berkata telah meriwayatkan pada kami Sawar bin Maimun Abu Al-Jarrah Al-Abdi. Dia berkata telah meriwayatkan padaku seorang lelaki daripada keluarga Umar. Daripada Umar bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an aw shahidan wa man mata fi ahadil haramain ba'athahu Allah fil aminina yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang ziarah kubur aku, siapa-siapa yang dia mendatangi kubur aku, ataupun dalam syaknya rawi dia sebut, siapa-siapa yang menziarahi aku lepas pada aku mati, kuntu lahu syafi'an aw shahidan, aku akan menjadi orang yang memberi syafaat kepadanya ataupun aku menjadi saksi kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tiba-tiba dia datang lagi ziarah kubur Rasulullah. Maknanya tempat yang mulia lah. Tempat mulia di atas muka bumi ini, tempat yang di mana dikebumikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia ziarah kubur aku menjadi wajib untuk memberi syafaat untuk dia. Au syahidan, ataupun Rasulullah sebut, ataupun aku menjadi penyaksi kepada dia. Wa man mata fi ahadil haramain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dia meninggal dunia pada salah satu tanah haram ini, haramain, ba'athahu Allahu fil aminina yaumal qiyamah. Dia dikebumi di tanah Mekah ataupun tanah Madinah. Dua tanah haram ini, maka dia dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan penuh ketenangan, penuh keamanan. Ini kelebihan lah yang diceritakan sebentar tadi kan, nak pergi ke Mekah, jemaah duk bincang tentang nak pergi buat umrah dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba kita sampai di sana, meninggal dunia kita. Bila kita meninggal dunia di tempat yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka dia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan yang aminin, dalam keadaan yang tenang, paling aman pada diri dia. Ini kesan daripada mana? Daripada yang dianya dalam keadaan yang dikebumikan di tanah yang disebut dengan tanah haram, dua tanah haram ini sendiri.
Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ad-Daruqutni, daripada Hatib. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesiapa yang menziarahi kubur aku sesudah mana aku wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, maka dia seolah-olah mengunjungi aku ketika mana aku masih lagi hidup. Rasulullah pesan demikianlah. Kita ni kalau kita ada peluang, ada masa dan kita ada kesempatan, pergilah ziarah makam Rasulullah. Siapa yang ziarah makam Rasulullah, seumpama dia sedang menziarahi Rasulullah sewaktu mana Rasulullah hidup. Itu kelebihan pada kitanya. Sesudah aku wafat, maka seolah-olah dia mengunjungi aku ketika aku masih hidup. Sesiapa yang meninggal dunia pada salah satu daripada dua tanah haram, maka dia akan diberi dua keselamatan pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Siapa-siapa yang bila dia sampai dia dikebumikan jenazah dia di dua tanah haram ini, maka di akhirat nanti, waktu mana dia bangkit di akhirat nanti, dia bangkit dalam keadaan yang penuh dengan keselamatan. Dua keselamatan. Ditanya, dua keselamatan tu kat mana? Yang pertama, waktu mana kita di padang mahsyar. Itu ulama-ulama sebut demikian. Dua keselamatan lah. Yang kedua, dua keselamatan ini waktu mana melalui titian sirat. Selamat daripada neraka. Dua keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dikebumikan di dua tanah haram, salah satu lah dikebumikan, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Orang ni sama di padang mahsyar pun dia selamat. Kemudian di waktu mana melalui titian sirat tu pun selamat. Ada yang riwayat yang lain sebut selamat dua keselamatan ni dalam kubur di alam barzah pun selamat. Kemudian waktu mana di padang mahsyar nanti pun selamat. Dua keselamatan pada dia lah. Ada riwayat yang sebut demikian. Bila tanya dua keselamatan tu bila? Dua keselamatan. Satu waktu mana dalam kubur, satu lagi di padang mahsyar. Sehingga kan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan tanah yang dikebumikan jenazah. Bila kita meninggal dunia, maka kita memilih untuk kitanya dikebumikan di dua tanah ini sendiri. Hadis Al-Bukhari Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Allah mengutuskan malaikat maut pada Nabi Musa AS semasa dia mendatangi Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa AS menampar muka malaikat itu sehingga tercungkil matanya. Ini cerita masyhur ni. Waktu mana bila datang malaikat maut ini, datang malaikat maut dekat dengan Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa AS tampar muka yang disebut dengan malaikat maut. Kerana geram barangkali, yang menyebabkan tercungkil mata dia. Lantas malaikat maut kembali pada Allah sambil berkata, Ya Allah, kamu telah mengutuskan aku pada seorang hamba yang tidak mahukan kematian, Ya Allah. Nah, ini malaikat maut mengadu. Ya Allah, aku datang kepada orang yang aku datang tu, dia pula tampar muka aku, Ya Allah. Dia cerita demikian. Lalu dalam keadaan demikian, Allah lalu mengembalikan penglihatannya. Dan Allah berfirman pada malaikat maut, kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya agar meletakkan tangan di atas belakang kulit lembu sehingga tertutup tangannya selama 1 tahun penuh. Tutup, pergi letak tangan dia atas kulit lembu tu, kemudian tertutup. Berapa banyak bulu yang terlekat tu, itulah kira umur dia. Umur selama mana dia berada tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi. Kemudian berhentilah. Malaikat maut lalu berkata, sekarang waktu kematian kamu. Habis dah masa kematian kamu. Masa kamu dah sampai dah masa untuk mati. Mohonlah kepada Allah agar tanah kubur kamu didekatkan dengan tanah suci Al-Ardul Muqaddas sejauh 1 kali lemparan batu. Biar dekat sikit dengan Ardul Muqaddas di Baitul Maqdis itulah yang disebut dengan tempat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika aku berada di sana,
maka aku akan memperlihatkan pada kamu semua kuburnya di sebelah jalan di bawah bukit pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabat di mana kubur Nabi Musa alaihissalam yang berada di tempat tersebut. Tu yang digambarkan tentang mengenai tempat yang terbaik untuk dikebumikan jenazah. Satu riwayat lain dinyatakan ketika mana malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam, malaikat maut berkata, taatilah Tuhan kamu. Kamu ikutlah perintah Tuhan kamu. Lalu diceritakan bahawa Nabi Musa menampar mata malaikat maut sehingga matanya merekah tercungkil. Mata malaikat maut tu tercungkil keluar. Lalu dalam keadaan demikian, satu hadis daripada At-Tirmizi yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasulullah sebut, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman mata biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang berkemampuan untuk dia mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Matilah dia di Madinah. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Kerana aku akan bagi syafaat bagi siapa yang dikebumikan jenazah dia di tempat yang demikian. Aku akan bagi syafaat pada siapa yang dalam keadaan yang demikian diberi syafaat untuk dia, siapa yang dikebumikan di bumi Madinah itu sendiri. Hadis ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq yang menceritakan tentang mengenai kelebihan mati di kota Madinatul Munawwarah. Di tempat-tempat yang bagus. Kalau berdasar pada apa yang disebut ini, ada tiga tempat yang di mana kita je dapat kelebihan. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinatul Munawwarah, yang ketiga yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Tiga tempat ni tempat yang utama. Kalau ditanya nak dikebumikan jenazah di mana ustaz? Kalau dapat tiga tempat ni. Tiga tempat ni keutamaan pada diri kita. Kalau kita dapatlah, dipanggil demikian. Dalam Al-Muwatta dinyatakan Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki untuk mati dalam keadaan syahid di jalan kamu dan matikanlah aku di kota Nabi kamu. Di doa, di antara doa lah. Doa, anda ingat lagi Ustaz Nur Azli Musa. Dia berdoa kepada Allah supaya dia dimatikan di kota Madinatul Munawwarah. Dia nak mati sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mustajab doa dia. Allah mustajab doa dia. Dan dia meninggal dunia di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian dikebumikan di perkuburan Baqi'. Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Sahabat saya ni, yang janggut dia tu panjang tu. Sahabat yang dia meninggal dunia di kota Madinatul Munawwarah. Dikebumikan depan dia tu Ibrahim AS. Sebelah dia tu Imam Malik radhiyallahu anhu. Belakang dia tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni sahabat Rasulullah. Ni di antara orang yang dalam doa dia, kedengaran dia sebut dalam doa dia, ya Allah, matikanlah saya di Madinatul Munawwarah dan dikebumikan di kuburan Baqi'. Ya Allah. Itu cara dia doa. Kalau dia bangun tahajud malam pun dengar doa-doa yang demikian. Sahabat-sahabat cerita sama juga. Akhirnya Allah pilih dia di usia 52 tahun. Baru lagi dalam usia yang muda sebegitu, Allah pilih dia untuk menghadap di hadapan Allah di kota Madinatul Munawwarah. Ini sama juga dengan Umar. Umar berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid di jalan kamu dan matikanlah aku di kota Nabi kamu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Yazid pernah berpesan agar membawa jenazah mereka apabila mereka sudah meninggal dunia ke sebuah lembah di daerah perkuburan Baqi', perkuburan Madinah, dan dikebumikan di Madinah. Itu cara demikian. Maknanya semua minta kalau dapat tempat yang terbaik untuk dikebumikan jenazah ni kat mana? Di perkuburan Baqi' itu sendiri yang terbaiklah. Demikianlah kemuliaan dua tanah haram, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dengan kemuliaan yang mereka ketahui di sana. Kalau tanya, kenapa tanah tersebut? Kerana Allah lah yang memuliakan tanah itu sendiri. Diriwayatkan Allah Ta'ala memberikan keutamaan pada kota Madinah. Ada satu riwayat kata, di antara kota Mekah dengan kota Madinah, mana yang lebih utama? Di kota Madinah. Sebab Nabi Muhammad berada di kawasan tersebut. Itu keutamaan lah. Tidak ada lagi yang dapat menyangkal. Namun tidak semua mengetahuinya.
Seandainya perkara itu tidak tercapai, maka memilih kubur di sebelah kubur para orang saleh dan mulia di antara para syuhada dianggap telah memadai. Kalau kita tak dapat, katakanlah Ustaz, orang tersebut, Ustaz, nak ke bumi di Madinah tak boleh dah, kita ni jauh. Kita ni berada di bumi Malaysia, di bumi Brunei, di bumi Indonesia ni. Tak mungkinlah kami nak pergi ke sana. Carilah di kawasan dekat-dekat dengan orang soleh. Kebumikan jenazah ni dekat-dekat dengan orang soleh. Itu cara diajar dalam hidup kita nya. Cari siapa yang soleh yang pernah meninggal dunia. Kebumi dekat dengan dia. Itu lebih baik pada diri kita yang dianggap telah memadai dah. Kalau kita dapat dikebumikan jenazah kita dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Kerana macam kita duduk sebelah kawasan yang ada aircon lah. Kalau kita duduk di sebelah kawasan yang ada aircon, dengan kita dapat aircon tersebut. Kita duduk sebelah orang bau wangi. Dengan kita bau wangi. Kesan daripada dia tersebut. Cuba kita duduk sebelah yang sampah sarap. Kita duduk sebelah sampah sarap. Bau sampah sarap tu menyesakkan dada. Demikian juga dengan pengkebumian seseorang. Bila meninggal dunia saja, jangan kita fikir, alah ke bumi lah, di mana-mana pun, tak ada masalah pun, kita sebut demikian. Tak, ada masalah kita sebut demikian. Kalau kita ke bumi sebelah orang yang toleh, orang yang jahat, dengan kita di sebelah ni pun terkesan dengan amalan dia tu. Kesan apa dia? Mengganggu, menyeksa dan sebagainya. Sebab tu ada orang yang mimpi. Kadang-kadang dia mimpi dengan arwah yang telah meninggal dunia. Mimpi minta supaya dialihkan kubur dia. Kenapa dia duduk sebelah dengan orang yang buruk-buruk perangai, orang yang tak baik akhlak, yang menyebabkan kesan tu terjangkit sama pada diri dia ni. Diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Ahbar ketika mana dia bertanya kepada beberapa orang penduduk Mesir, apakah kamu semua perlukan? Mereka menjawab, kami memerlukan satu kantung tanah daripada bukit Muqattan, iaitu nama bukit di Mesir. Lalu aku Ka'ab Al-Ahbar bertanya kepada dia, semoga Allah mengasihi kamu semua, apa yang kamu semua mahu lakukan dengan tanah itu? Mereka menjawab, kami mahu meletakkan di atas kubur kami. Lalu dia berkata pada orang tersebut, kamu semua berkata demikian, padahal kamu semua berada di Madinah. Bukankah dinyatakan bahawa Baqi' seperti yang diceritakan tentang kelebihannya? Mereka menjawab, kami menemui dalam kitab suci sebelumnya bahawa tempat suci terletak di antara Qasir dan juga Yahmun yang disebut dengan Muqatta' tersebut. Itu katanya orang Mesir lah. Orang Mesir, dia kata, kami nak tanah kalau boleh, tanah yang disebut dengan tanah Muqatta' tersebut. Lalu tanya, kenapa perlukan tanah tersebut? Nak Muqattam ataupun Muqattam tersebut. Dia jawab, kami nak suruh, bila kami mati, orang tabur tanah Muqattam tu di atas tanah kami. Nak tanam, nak ambil tanah Baqi', tak boleh, tanah haram. Tak boleh keluar daripada tanah haram. Jadi nak buat macam mana? Ambil tanah Muqattam. Disebut. Kenapa tanah Muqattam? Kerana dibaca dalam kitab suci bahawa tempat itu terletak di antara Qasir dan juga Yahmum. Ini katanya orang Mesir lah. Orang Mesir dia berpandangan tanah mulia dia panggil. Kita ni pun sama kak. Kalau kita ni, kalau ditanya, boleh tak kita kebumikan jenazah kita ni dekat mana? Itu yang anda pernah cadangkan. Kebumikan dekat dengan masjid. Kebumikan dekat masjid. Masjid, mana-mana masjid, jangan jauh daripada tanah kubur. Tanah kubur ni jangan jadi macam yang dipahami oleh orang kita sekarang ni. Tanah kubur orang kita faham tempat jim tendang, tempat hantu makjah balik dia panggil. Yang terbaru ni kan, tempat hantu maklimah pulang ke rumah. Macam-macam gaya lah. Yang digambarkan oleh orang Melayu kita. Tak betul demikian. Dia kubur-kubur ni merupakan taman-taman syurga, kena letak dekat dengan masjid. Sebagaimana kita hidup di atas dunia ni, kita nak dekat dengan masjid. Rumah kita tak nak jauh dengan masjid. Kerana apa dia? Kerana senang nak sujud pada Allah, senang nak berjumpa dengan orang Islam. Ni kaedah rumah. Kalau tanya, rumah atas dunia ni yang terbaik dekat mana? Dekat masjid. Kubur pun mesti dekat masjid juga. Bila kita mati, biar tanah kubur kita ni dekat masjid dengan azan.
kali sehari dengan azan. Tiap-tiap kali mana azan kedengaran, orang dalam kubur ni akan diringankan azab, dijauhkan daripada azab. Jadi kita dapat manfaat. Orang pergi ke kubur, orang pergi masjid, orang bagi salam pada kubur. Pergi masjid, bagi salam ke kubur. Doa tu sentiasa sampai pada diri kita. Kesan daripada mana? Kesan daripada pengkebumian kita di tempat yang baik. Benarkah suatu tempat dapat menyucikan seseorang? Perbincangan alim ulama tanya. Betul ke tempat yang kita kebumi ni akan menjadikan diri kita ni suci? Para ulama berpendapat tempat tertentu sebidang tanah tidak dapat menyucikan dan membersihkan seorang. Dan yang dapat membersihkan kotoran dosa seorang adalah taubat pada Allah dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, disertai dengan perbuatan baik. Itu cara. Tidaklah tempat tu boleh menyuci, tapi dipanggil ada fadilat. Fadilat ni maknanya kelebihan. Jangan kita pula kata, kalau ke bumi kita kata, kita ke bumi je dekat dengan masjid, maka untunglah kita. Tak, maksudnya bukan begitu. Untung kita tu maksudnya apa dia? Bersihkah kotor-kotor dosa kita dahulu? Tak juga. Tak bersih. Tapi kelebihan dia tu banyak dekat dengan masjid. Kelebihan apa dia? Orang yang hidup boleh bantu lagi orang dalam kubur. Tapi nak kata dosa yang kita bawa tu terbersih ke? Bila kita kebumikan, tak terbersih. Bersih bila? Bila ada orang baca doa untuk diri kita. Bersihlah. Ada orang tolong doa. Maksud tanah yang dapat menyucikan hanya berlaku apabila seorang hamba yang telah melakukan kebaikan di atas tanah itu. Dianggap tanah ni bagus bila kita pernah berbuat baik di atas tanah itu. Maka akan berlipat ganda keuntungan baginya dengan kemuliaan tanah itu yang dapat menutupi keburukannya. Katakanlah kita buat masjid. Kita buat masjid kan. Masjid tu, satu hari kita ni dikebumikan di tanah masjid tu. Masjid tu kita buat. Tanah tersebut pun, tanah tu pun kita beli. Tanah tersebut. Kita mati. Tanah masjid ni bawa manfaat untuk diri kita. Tolong doakan untuk diri kita. Pahala tu berpanjangan untuk diri kita. Dia akan jadi demikian. Yang ni berganda keuntungan bagi dia dengan kemuliaan tanah tadi. Itulah maksud dan memberatkan timbangan kebaikannya sehingga membantu memasukkan dia ke dalam syurga. Macam saya sebut tadi, kita buat masjid kan. Bila kita buat masjid ni, dan bila kita buat masjid ke, kita buat tempat yang baik, tahfiz yang saya bangunkan ini, kita buat demikian, kita mati. Jadi amalan orang buat atas tanah tersebut berterusan. Pahala tu berganda untuk diri kita. Banyaklah. Walaupun kita mati, tapi pahala kita hidup. Yang ni yang penting untuk kita lakukan. Yang menyebabkan dengan cara tersebut, dosa kita terhapus sikit. Dosa kita. Di saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kita sekarang tak nampak sebab tak mati lagi. Cuba try mati. Saya sebut banyak kali demikian. Bila kita mati masuk dalam kubur, di waktu tersebut baru kita tengok, oh betul lah yang Ustaz sebut. Dulu kenapalah aku tak buat. Mula menyesal lah. Macam orang menyesal tak beli emas dulu kan. Sekarang ni harga emas naik. Hari ni harga emas lagi naik, melambung misal contohnya. Seluruh dunia harga emas naik kan. Kita mula menyesal, kenapa dulu tak beli emas? Kalau dulu beli emas, sekarang ni kalau nak jual balik lagi untung, lagi banyak duit yang kita dapat. Demikianlah dalam hidup kita ni. Dulu harga emas 1 gram tu RM60. Misal contohnya. Sekarang dah RM290. RM270. Misal contohnya. Allah, kenapa tak beli waktu mana harga RM60 dahulu? Kita sebut demikian. Ni semua ni menyesal. Tu atas dunia menyesal dah. Bayangkan di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita pun, Allah dulu dengar dah Syamah Ustaz Ahmad Dasuki dahulu cerita dah tentang benda ni pahala begini. Tapi kenapa tak buat? Kenapa tak buat tu? Jangan salah kepada orang lain lah. Salah diri kita lah. Kerana kita ni mempertahankan hawa nafsu kita. Alah, tak lagi tu. Nantilah kita tahu benda tu, tapi kita tak nak buat. Yang menyebabkan akhirnya, bila kita mati, mula kita menyesal. Allah, kenapa tak sempat nak buat? Kenapa tak lakukan demikian? Itulah maksud perkataan menyucikan ketika seorang meninggal dunia. Dengan makna kemuliaan tanah suci mengikut perbuatan baiknya
dan tanah tersebut bukanlah faktor utama yang menyucikannya. Satu riwayat daripada Imam Malik, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya, dia berkata, aku tidak mahu dikebumikan di Baqi'. Aku lebih suka dikebumikan di tempat lain. Kerana aku bimbang jika bergali untuk kuburku, kubur orang soleh atau bersebelahan dengan orang jahat. Disebut demikian. Walaupun dia perkuburan Baqi'. Dia katanya dia ni, oleh yang demikian dia kata, aku lebih suka dikebumikan di tempat lain. Sebelah tempat orang lain tu, biar betul-betul orang tu orang soleh. Tu dia nak demikian. Oleh demikian, sebaiknya seorang dikebumikan di tempat kaum kerabat dia, keluarga dia, dekat dengan keluarga dia, kawan-kawan dia, dan para jiran tetangga yang dikebumikan. Maknanya orang soleh. Sebagaimana kita hidup di atas dunia dengan orang soleh, mati kita pun, kita nak duduk dekat dengan orang soleh. Itu cara demikian. Cara yang terbaiklah bila kematian pada seorang. Kemudian dalam perbincangan kita ni, ada lagi tajuk, benarkah Nabi Musa AS menampar malaikat maut? Yang ini insya-Allah kita sambung akan datang nantilah. Saya kebetulan ada 2-3 lagi program ni. Saya pohon kemaafan kerana terpaksa berhenti walaupun belajar sekejap saja ni. Tapi mudah-mudahan kita tahu tajuk yang kita belajar ni bau manfaat pada diri kita lah, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.